Kod dia apa nak? Minta MC dulu lah. Minta Linda dulu cakap lah. Ya. Puan Linda. Linda, boleh cakap, boleh lah, mula-mula. Linda mute ke? Ya, beliau mute. Oh. Dia disconnect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita ada satu program bersama dengan LKPI, Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Masjid Tanah. Dan kita punya tim tajwid cara mudah TCM yang mana kita akan mempermudahkan bacaan kita dalam Al-Quran. Bukan sahaja mudah tapi kita akan dapat melancarkan lagi, memperbaiki kita punya bacaan insya-Allah. So sebagai kata haluan kita minta Puan Datin Kamisah untuk bagi beberapa kata-kata yang welcome kita. Sila Datin, sila. Unmute. Datin sila unmute ya. Datin tolong unmute. Terima kasih. Masih belum lagi. Bawah kiri ada butang unmute tu, tolong tekan. Ya, terima kasih. You good. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasulullah dan terima kasih semua dan terima kasih kerana terima kasih juga kepada pihak penganjur tenaga pengajar tajwid cara mudah yang telah memberi peluang kepada kami lah melalui moderatornya siapa Puan Aslina Asli itu anak buah saya lah, dia telah memberi peluang kepada kami untuk mendapat program yang telah dianjurkan oleh pihak TCM ni untuk jemaah-jemaah daripada Masjid Tanah lah, LKPI Masjid Tanah. Saya pun berharaplah LKPI Masjid Tanah yang kebanyakan ahli-ahli ini adalah orang warga Mas semuanya, pesara dan suri rumah. Mereka juga memang setia kepada Al-Quran. Tapi saya selalu sarankan kepada mereka, kita ikuti program ni. Kalau yang dah pandai itu lagi mendalami ilmu Al-Quran, dan kalau yang bagusnya, kalau yang kurang berkaitan dengan membaca secara tajwid, jadi inilah masanya untuk kita menambah ilmu dan memastikan kita membaca Al-Quran dengan yang benar-benar teratur melalui tajwid. Jadi saya anggarkan jugalah kepada ahli-ahli saya supaya ikuti program ni. Walau program ni saya anggapkan satu program mengaji secara mudah, mengisi kekosongan masa kini, iaitu yang mana kita dalam PKP tak dapat berjumpa. Jadi inilah caranya, dan peluang ni itulah memang ini semua ni adalah ketentuan Allah kepada kami dan kami bersyukur. Dan saya harap pihak penganjur harap bersabarlah. Mungkin ahli-ahli saya tu kurang arif tentang tajwid, jadi saya haraplah pihak penganjur, tenaga pengajarnya dapat membantu suri-suri ke rumah
terutama jemaah yang hadir pada pagi ini, walaupun dijangkakan 27, tapi mungkin ada kekangan sebab maklumlah bila Arul Ashura ni banyak program yang nak membaca Ya, fikir. Jadi mungkin di lain masa dia akan bersamalah. Jadi Ya. terimalah seadanya yang hadir pada hari ini. Ini pun sudah baik. Daripada ini nanti dia akan war-warkan kepada kawan-kawannya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan terima kasih kepada penganjur. Ya, Alhamdulillah. Kita harap kita dapat meneruskan dan memudahkan program kita ini. Sekian, terima kasih. InsyaAllah. Alhamdulillah. Persilakan Haji Masri untuk Ya. memberikan Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat rasa terharu jugalah di atas sambutan yang dibagi oleh Pak Datin, Lembaga Kebajikan Perempuan Melaka, di atas cadangan untuk bekerjasama dengan TCM. TCM ini sebenarnya memang dirangka untuk memenuhi keperluan orang-orang pencen sebenarnya. Jadi bukannya untuk orang budak muda. Budak muda ni dah belajar cara di sekolah lah. Budak muda belajar di sekolah, belajar di masjid. Cara-cara yang telah kita biasa selama ni. Cara ini, tajuk cara muda memang untuk orang tua. Alhamdulillah. Kita dapat mencuba memanfaatkan keadaan yang telah Allah ilhamkan pada saya untuk memperkenalkan kepada jemaah-jemaah di Masjid Tanah. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Datuk yang juga sanggup untuk bersama-sama kita pagi ini. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau Datuk puas hati dengan cara TCM ini, mungkin Datuk dapat war-warkan pada kaum muslimin pula untuk adakan untuk kaum muslimin di Bukit Tanah pula pada masa-masa hadapan, insya-Allah. Selain daripada itu, saya suka juga mengucapkan terima kasih pada orang tengah kita lah. Orang tengah kita adalah Puan Linda lah. Puan Linda, Puan Haslinda, Nur Haslinda Asli yang telah berjaya mengumpul kita pada pagi ini. Okey, jadi sebelum kita teruskan lagi, saya ingin bentangkan satu hadis lah. Satu hadis yang atau kita baca doa dulu ya, Dok ya. Baik, ambil berkat dulu, ambil berkat bulan hari ini 10 Ashura ni. Kita mula dengan baca Al-Fatihah dan doa dulu. Doa yang saya biasa amalkan, doa yang ada di dalam buku tu lah. Kita tengok dalam buku surat 7. Surat 7 buku tajuk cara mudah tu ada doanya. Baik, kita cuba sama-sama baca. Baca Al-Fatihah dulu dan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلتنا وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita teruskan lagi, ingat kita tengok satu hadis. Satu hadis yang riwayat Muslim tentang kelebihan kita berada pada pagi ini. Nabi kata, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Macam kita ni kira ni kita di alam maya ni tujuan utama untuk menuntut ilmu. Untuk ilmu cara mana tajwid cara mudah.
cara membaca Quran cara mudah. Itu adalah satu, walaupun kita tidak ada di masjid. Tapi hadis tu kata kita kalau kita duduk di masjid atau di surau untuk menuntut ilmu. Tapi tak apalah, di rangkaian alamannya ni pun sama juga lah kita menuntut ilmu. Siapa yang usaha untuk menuntut ilmu, Allah kata Allah mudahkan jalannya untuk ke syurga. Jadi kalau Allah mudahkan jalan ke syurga, insya-Allah lah kita semua akan mendapat rahmat Allah untuk mendapat rahmat dia untuk masuk ke syurganya, insya-Allah. Kalau kita tuju kat jalan lain, itulah tak masuk syurga. Kalau tuju kat syurga, insya-Allah lah dengan rahmat Allah kita akan masuk syurga Allah. Itu yang pertama Allah kata. Nombor dua, siapa yang menuntut ilmu, Allah kata Allah akan turun rahmat. Allah akan turun rahmat. Rahmat apa dari segi yang Allah turun? Allah turun rahmat dari segi ketenangan jiwa. Jiwa kita akan tenang bila kita menuntut ilmu. Dan kita juga akan dinaungi oleh para malaikat. Malaikat datang, biasanya malaikat datang dia buat dua perkara yang malaikat datang. Dia minta ampun kepada Allah untuk kita. Nombor dua, dia minta rahmat. Semua malaikat yang datang kepada manusia ilmu itu, ya Allah ampunlah mereka dan rahmatilah mereka. Jadi tidak adalah doa yang paling baik, doa malaikat lah. Kalau kita minta imam pun ada juga buat salah, buat silap kepada Allah. Tapi malaikat tak pernah buat silap kepada Allah. Jadi doa pihak yang tak pernah buat silap kepada Allah ini adalah doa mereka yang dekat kepada Allah, ini adalah doa yang mustajab. Akhir sekali hadis ini kata Allah bangga dengan kita yang menuntut ilmu dan dia akan sebut nama kita di kalangan para malaikat yang berada di sisinya. Inilah kelebihan kita menuntut ilmu, sama ada di surau-surau, di masjid atau di dewan kuliah. Sama juga sekarang ini kita berada di alam maya ini. Okey, seterusnya kita pergi pada objektif. Objektif kita mengadakan program ini. Objektif yang pertama adalah untuk memperkenalkan tajwid cara mudah. Nombor dua ialah untuk beri galakan pada semua kita, semua yang ada dalam kumpulan ini, mengikut tahap masing-masing lah. Bagi yang dah kenal huruf, boleh baca bertajwid, yang cara yang mudah, boleh faham tajwid dan boleh baca tajwid. Mereka yang boleh baca, boleh melancarkan bacaan. Dia dah lancar bacaan, kita juga ada program TCM ni untuk melatih, kita panggil training of trainers, TOT. Latih untuk menjadi guru pula, untuk jadi pembimbing kepada kawan-kawan kita di kawasan kita masing-masing. Dan bagi yang dah pula lancar baca, dah boleh jadi pembimbing, kita juga ada program untuk bertalaki, bersanad, bersijil. Jadi kita ada guru-guru yang mempunyai sanad. Sanad itu maknanya mempunyai tali dia pada guru dia sampai pada Rasulullah. Itu, dan kita guru bersanad ini kita ada bukan dalam 20 orang guru yang bersanad yang boleh bagi bimbingan kepada kita boleh untuk mendapat sanad yang sama, insya-Allah. Kalau perlu ujungnya kita keluar sijil sanad kita panggil, sijil sanad. Jadi buat permulaan ni kita buat sijil sanad untuk qiraat yang kita biasalah, qiraat hafs kita panggil, qiraat asim riwayat hafs. Itulah yang kita buat sekarang. Jadi kita ada program untuk semua peringkat masyarakat yang ada di Melaka ataupun di negara kita ni. Okey, seterusnya kita pergi pada cerita yang pertama ialah kaedah pengajaran Al-Quran. Kita pernah dengar lah, saya dulu pun belajar mengajar Quran bukan ikut sistem sekarang, bukan ikut Iqra. Saya belajar dulu ikut Muqaddam. Itu Muqaddam, sistem Iqra, Qiraati, Atawiyah, Al-Barqi, Al-Hira, Al-Baghdadi dan juga TCM. Jadi inilah semuanya cara-cara untuk mempermudahkan bacaan Al-Quran ikut zamannya masing-masing. Muqaddam di zamannya itulah paling baik ya. Kemudian Iqra pula, Iqra itu sesuai lah untuk budak-budak. Untuk budak-budak memang sesuai. Budak-budak sekolah tadika, budak-budak di sekolah rendah memang sesuai sangat Iqra. Yang lain itu untuk orang dewasa lah. Jadi untuk orang yang pencen, saya ingat memang sesuai lah. TCM lah yang sesuai ya. Kita tengok bagaimana kita TCM ni berbeza dengan keadaan-keadaan yang lain. TCM ni caranya adalah, cara ringkasnya ada di kulit buku tu, di kulit belakang. Kulit belakang kita tulis sinopsis. Sinopsis makna ringkasan. Ringkasan kaedah TCM ni. Baik, kita guna bahasa Malaysia. Kita tak guna bahasa Arab, tak guna istilah. Yang memeningkan kepala adalah istilah-istilah tajwid tu.
Kita nak hafal benda-benda yang baru bagi kita. Sebab istilah-istilah pula, istilah dalam bahasa Arab yang kita jarang guna, kecuali kita belajar tajwid. Jadi kita guna istilah tu terhad sangat. Itu bukan kita guna hari-hari, kita guna masa yang tertentu saja. Itu kita susah nak ingat. Kemudian nombor duanya kita guna kaedah ikut sistem pembarisan Resam Osmani. Waktu kita nak gunakan Al-Quran Resam Osmani. Kita ada dua jenis Quran. Yang kita biasa dulu kita panggil Quran Majid. Quran Majid itu sistem pembarisannya lain dengan sistem pembarisan Resam Osmani. Resam Osmani ini dia lebih, kita kata, tajwid base, lebih berdasarkan tajwid. Kita akan belajar lagi bagaimana yang pembarisan itu, pembarisan Quran itu sendiri boleh kita bagi panduan kita untuk baca dengan betul. Nombor 3, kita permudahkan apa dia tajwid itu sendiri. Kalau kita tengok buku-buku tajwid, definisi dia pun dah pening kepala dah kita tengok. Jadi kita kata baca tajwid ini mana baca dengan betul. Kalau tak baca dengan betul, tak bertajwid mana. Jadi apa dia tajwid? Baca dengan betul. Nombor 2, ikut Sayyidina Ali kata, kena wakaf dengan betul. Kalau kita boleh baca dengan betul, wakaf dengan betul, sebut huruf dengan betul, bertajwidlah bacaan kita. Itulah tajwidnya. Mana tajwid maknanya? Baca dengan betul. Wakaf dengan betul. Dan sebut huruf dengan betul. Itulah. Jadi tujuan kita adalah nak perbetulkan 3 perkara itu. Seterusnya, kita latih cara yang kita ajar ni dalam membaca surah-surah lazim je. Tak perlu baca surah panjang-panjang. Kita hanya gunakan, hari ni kita guna beberapa surah. Hari ni kita akan guna surah Al-Fatihah, 3 Kul, Al-Masad, surah Quraisy. Kemudian mungkin tengoklah yang dah boleh baca, kita suruh baca surah Ad-Duha. Kemudian kita pergi pada 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Itu mana kalau kita dah dapat membaca surah-surah yang saya sebut tadi, kita dah pun boleh baca bertajwid. Jadi kita tak masuk istilah tajwid itu kemudian. Kalau dah baca dengan betul, lancar dah pula bacanya, barulah kita perkenalkan sikit-sikit istilah tajwid. Supaya kita juga boleh bagi bimbingan kepada anak cucu kita yang belajar di sekolah. Di sekolah mereka belajar daripada hari pertama lagi tajwid ni. Baik kita istilah tajwid kita guna kemudian. Okay, seterusnya, baik kita tengok di sini ya. Di sini adalah surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ni ada beberapa perkara asas yang kita patut tahu. Jadi untuk saya akan ambil 2 perkara lah dulu. Kemudian Datuk Rahman pula akan sambung 2 perkara lagi. Dalam Al-Fatihah saya nak ambil 2 perkara, iaitu saya nak ambil saya panggil ni cara membaris alif sambung. 1. Nombor 2 saya nak ambilnya ialah bacaan panjang. Dan Al-Fatihah ni ada banyak tempat yang kita kena baca panjang. Baik, kita pergi pada yang pertama, iaitu cara membaris alif sambung. Jadi pergi. Kita ambil soal ni. Baik, dalam ayat pertama tu, kita tengok Bismillah tu. Dan Bismillah tu di sini tak berapa jelas lah. Atas alif tu. Atas alif tu, biasanya kita baca apa atas alif tu? Kita baca, kalau kita ambil Allah saja. Jadi kita baca macam mana? Kita baca Allah. Allah. Mana alif tu? Kita bagi baris atas. A. Kita tak baca U. Kita baca A. Allah. Okey. Kalau kita sambung, kita tak baca Bismi Allah. Kan kita baca Bismi Allah kan? Tidak kan? Kita tak baca Bismi Allah. Kita baca Bismillah. Apa jadi pada alif? Alif tu kita tak baca lah. Bila kita baca sambung. Itulah kita nama dia ni lah. Atas alif tu sebenarnya bukan baris atas. Atas alif adalah kepala huruf shad. Kepala huruf shad. Kenapa dia ambil kepala huruf shad? Sebab dia nak gambarkan, nak bagi tahu kepada kita. Atas tu ialah alif. Itu dia panggil alif wasal. Wasal. Wasal tu bahasa Arab. Dan bahasa Melayunya alif tu alif sambung. Alif wasal, alif sambung. Apa mana alif sambung?
Alif sambung yang alif yang kita tidak baca. Bila kita baca sambung. Kita tak baca Bismi Allah, kita baca Bismillah. Itulah penerangannya tentang apa dia alif sambung. Alif sambung yang alif yang kita tidak baca bila kita baca sambung. Kita balik pada Al-Fatihah balik. Ya, surah Al-Fatihah je. Baik, kita. Kalau kita sambung lah, ayat pertama ni ayat kedua. Kita tak baca, kita tahulah kita baca hari kita baca Al-Fatihah. Kalau kita nak sambung ayat pertama ni ayat kedua. Kita baca macam mana? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamd. Tentu kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamd. Tak ada. Tak boleh baca alhamd. Kenapa tak boleh baca? Sebab alif atas alif tu. Alif mana? Alif alhamd. Atas alif alhamd dia bukannya bagi atas. Dia adalah kepala huruf sad. Maknanya nak cerita pada kita, alif tu alif wasal, alif sambung. Jadi kalau kita sambung, tak boleh baca dia. Sama dengan atas Allah dia. Sama juga atas Allah tu pun, atas Allah tu, atas dalam bismillah. Dalam bismillah tu, kepala huruf sad. Kalau kita baca dia, Allah lah. Tapi kalau kita sambung, tak alif bismi Allah. Bismillah, alif dia kita tak baca. Ini sama juga dengan ayat kedua tu kalau kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Kita tak baca Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu ya, cukuplah perangan tentang cara tentang alif sambung. Jadi apa nak belajar ini lah, kita nak belajar cara bagaimana alif kita nak bariskan alif tu. Alif yang ada huruf kepala sad tu. Bagaimana nak bariskan alif yang ada kepala sad tu. Jadi kita pernah baca dah. Masalahnya Al-Fatihah ni kita tak belajar, kita tak tahu baca. Sebab apa? Daripada kecil lagi, datuk nenek kita dah ajar kita Al-Fatihah. Jadi kita masa Al-Fatihah ni kita dah lancar semua dah, hafal semua. Cuma kita tak perasan apa yang kita buat. Jadi kita nak coba hari ni, kita nak tanya diri kita sendiri, kenapa aku baca macam tu? Contohnya, Alham, kita baca bahagian atas. Ar-Rahman, kita baca alif di bahagian atas. Ar-Rahman. Tapi bila sampai pada ayat ke 456. Ayat ke-6 tu kita tak baca ahdinas sirat. Alham bahagian atas, alif di bahagian atas. Ar-Rahman pun bahagian atas. Bila sampai kepada ahdinas sirat, kita tak baca ahdinas sirat. Kita baca Kenapa? Di sini kita nak tahu, nak belajar supaya kita dah baca betul dah. Cuma kita nak tahu kenapa. Supaya bila kita jumpa tempat-tempat yang lain, tempat-tempat surah-surah yang kita tak jarang-jarang baca, kita nak pastikanlah kita baca tu baris tu atas ke bawah ke depan. Sebab dalam bahasa Arab, kesalahan baris adalah kesalahan yang besar. Boleh mengubah makna bila kita baris salah. Jadi kita nak pastikan kaedah macam mana kita nak guna ni? Kita kena guna kaedah kita ialah kalau ada alif dia diikuti oleh lam. Alif tu ada lam. Kita kena bariskan alif dia di atas. Alham. Tak boleh ilham salah. Ulham pun salah. Alham saja yang betul. Kenapa? Sebab alif tu, sebab alif sama tu ada lam. Begitu juga ayat yang kedua. Ada alif lam. Jadi alif tu kena baca atas. Begitu juga ayat ke apa tadi? Ayat ke-6. Ayat ke-6 tu. Jadi tak ada lam. Bila tak ada lam, tak boleh baris atas. Jadi macam mana nak bariskan alif? Kita kena tengok huruf ketiga. Huruf ketiga di sini adalah huruf dal. Dal baris bawah. Bila dal baris bawah, alif itu kena baca baris bawah. Jadi sebab tu daripada kecil kita baca ihdina. Tak ada orang cakap, macam mana tak ada orang cakap pada kita. Kenapa kita baca tidak baca tidak baca Sebab huruf ketiga dan bagi bawah. Jadi walaupun alif tu tak ada bagi bawah, kita kena baca alif tu bagi bawah. Ihdinas sirat. Okey, boleh tak? Boleh tak? Yang pertamanya bila ada lam sebab pada alif. Jadi bila ada lam sebab alif bagi atas. Kalau tak ada lam, kena tengok huruf ketiga.
Huruf 3 tu bagi bawah, alif tu bagi bawah. Okey, kita bagi contoh. Contoh surah Yasin pula. Surah Yasin ni kita baca malam-malam Jumaat. Ayat 21. Ayat 21 Yasin. Kita baca macam mana tu? Alif tu nak bagi apa? Sama dengan dalam Al-Fatihah tadi lah. Yang pertama kita tengok, oh tak ada lam. Lepas pada alif tak ada lam. Kalau tak ada lam, kena tengok huruf 3. Huruf 3-nya lah bagi bawah. Jadi huruf 3, iaitu ba tu bagi bawah. Maka alif tu kena bagi bawah. Kita kena baca ittabi'u. Jadi kita dah baca betul dah. Ittabi'u. Jangan kita nak tahu kenapa kita baca betul. Kita baca betul kerana di situ tak ada lam. Yang pertama. Nombor 2, huruf 3 bagi bawah. Huruf 3 bagi bawah. Jadi ittabi'u lah. Betul lah. Baik, pergi pada ayat 64. Ayat 64 pula. Ayat 64 ni. Ayat 64 ni tengok. Ada lam lah? Tak ada lam. Bila tak ada lam, tengok huruf 3. Huruf 3 baris atas. Jadi macam mana? Kalau huruf 3 baris atas, tak boleh atas. Atas untuk alif lam je. Kena ingatlah. Atas untuk alif lam saja. Jadi kalau tak ada lam, kena pergi bawah. Jadi huruf 3 atas kena bagi bawah. Macam mana kita tahu kalau atas bagi bawah? Itulah ajaran yang kita boleh dapat daripada Jibril. Jibril turun di Gua Hira bagi tahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, Iqra. 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 Jibril tak kata Aqra. Huruf 3 huruf ra. Ra tu baris atas. Bila ra baris atas, tak boleh atas. Tak ada lam. Jadi kena turun bawah. Iqra. Jadi sama dengan kaedah Iqra. Bila guna kaedah Iqra, kita akan baca iflauha. Ayat 65. Ayat 65, alif ada lam. Jadi alif sambung, alif pada huruf sad ada lam. Jadi bila ada lam, tak payah tengok huruf, tak payah tengok huruf 3 lagi dah. Kalau tengok huruf 3, kita akan bagi bawah pula. Bukan tak boleh. Kita tak perlu tengok huruf 3 bila ada lam. Jadi bila ada lam, terus ke atas. Jadi kita baca al-yauma. Boleh ikut tak? Jadi ini di summarize, disimpulkan dalam buku tu, dalam buku TCM tu di sini, buku surat 29. Baik, kita kata cara membaca Al-Quran. Satu, cara membaris alif sambung. Bariskan alif di atas bila jumpa alif diikuti oleh lam. Contohnya alhamdulillah lah. Tadi dan Al-Fatihah tadi. Contohnya alhamdulillah. Nombor 2 pula. Nombor 2, bariskan alif itu di bawah. Bariskan alif sambung tu di bawah. Bila jumpa huruf ketiga baris bawah. Ihdinas sirat tadilah. Dia tak ada lam dan huruf ketiga baris bawah. Jadi kita bagi macam baris bawah. Nombor 3 pula, kita bariskan alif itu di hadapan. Bila jumpa huruf 3 baris hadapan. Contoh di sini kita ambil lah. Contoh dalam surah Al-Ahzab. Iaitu ud'u. Kita kena baca ud'uhum. Ud. Tak boleh ad. Tak boleh id. Ud saja yang betul. Sebab huruf 3-nya huruf ain. Huruf ain bagi depan. Bila huruf ain bagi depan, alif tu kena baca bagi depan. Ud'u. Okey. Jadi dah ada dah. Atas dah ada dah. Bawah ada. Depan pun dah ada. Jadi yang akhir sekali ialah ini. Bila jumpa huruf 3 baris atas, tadi saya kata tadi, tak boleh baca atas. Jadi kena baca bawah. Contohnya Iqra. Tengok Iqra tu. Iqra. Lepas pada alif tu tak ada lam. Dan huruf 3 ra bagi atas. Tapi bila tak ada lam, tak boleh bagi atas. Jadi kena turun bawah. Iqra. Ya, sesat lagi sudah tentang cara membaris alif sambung. Sebab kalau salah baris, tak sah bacaan kita. Memanglah Al-Fatihah kita dah betul dah baca. Tapi bila jumpa surah-surah lain yang kita jarang-jarang baca, kita kena ikut petua ni lah. Ikut panduan ni. Baik, kalau ada soalan, kita boleh buka soalan ujung sikit. Lepas daripada ini lah. Tulis tanda dulu apa-apa soalannya ada.
Baik, sebelum balik kita baca belum balik kita baca Al-Baqarah 5 ayat, kita ambil 5 ayat ya. Sebelum balik kita baca Al-Baqarah tu, kita buka untuk soal jawab sikit. Baik, seterusnya kita pergi pada perkara yang kedua. Baik, kedua ialah bacaan panjang. Bila sebut bacaan panjang nanti, kita cerita di kepala kita berapa panjang bacaan panjang tu. Jadi kita tahu bacaan panjang tu 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat. Itu kira panjang. Jadi masalahnya, apa dia harakat? Kita jarang kita tanya, apa dia harakat? Apa dia 2 harakat? Apa dia 4 harakat? Biasanya ustazah dan ustaz cakap 4 harakat ialah 4 gerak jari. 5 harakat, 5 gerak jari. Sebab kalau kita tengok betul-betul, kalau kita nak gerak jari, orang tu jarinya mungkin dah tak kuat sangatlah. Jadi tak kuat, gerakan pun slow. Jadi macam mana tu? Jadi kalau lah gerak jari, mana susah nak seragam. Ada yang jarinya slow nak gerak, ada yang cepat nak gerak. Jadi tak tepat. Jadi apa dia harakatnya sebenarnya? Harakat ialah rentak. Rentak. Jadi kalau rentak, jadi kalau kita membaca, rentaknya ditentukan oleh huruf. Kalau kita menyanyi, rentaknya ditentukan oleh beat. Kalau kita menari, rentaknya ialah step. Jadi rentak adalah stepnya ialah rentak. Jadi bila kita membaca, rentaknya huruf. Jadi kalau contoh, ambil contoh. Ba. Ba itu berapa harakat? Berapa harakat? Tak ada orang yang unmute. Tak apalah. Kalau ada yang unmute, boleh jawab. Ba itu ialah satu huruf. Jadi satu huruf, satu harakat. Bila pula ba itu dibaca panjang? Dalam bahasa tajwid, bila lebih pada satu, dia panjang dah. Jadi bila kita baca lebih pada satu, yang pertama kita baca ba terlebih pada satu, bila ba tu diikuti oleh alif. Ba, bila ada alif dia, ba, dua ba. Ba, dua harakat lah. Seterusnya B. B pun satu harakat juga. B, satu harakat. Sebab dia satu huruf. Bila dia baca lebih pada satu huruf, bila dia ada ya. Bila ada ya sepasnya, jadi B. B. Jadi B ni, tengok huruf B. Dia ada B, dua huruf B. Macam mana kita nak kenal? Macam mana kita kenal? Ini ya ni apa nama ni? Ya yang ni, ya ni kosong. Ya tak ada baris. Huruf sebelumnya B baris bawah. Okey, sama dengan alif tadi. Alif tadi kan tingkat atas tadi. Alif tu alif kos itu tak ada alif. Yang bawah sikit. Bawah sikit tu ada alif. Ba alif di atas ba alif. Jadi kita kena alif ni kita panggil alif apa? Alif panjang. Kenapa kita panggil alif panjang? Sebab alif ni memanjangkan bacaan huruf sebelumnya. Dia ada bunyi tak? Alif ni tak ada bunyi. Kenapa alif tak ada bunyi? Sebab dia tak ada baris. Dan dia tak ada baris, dia tak ada bunyi. Jadi apa bunyi mana yang dia buat panjangkan? Bunyi huruf sebelumnya jadi panjangkan oleh alif. Jadi ba, jadi ba. B juga B pun sama. B ni, ya ni tak ada baris. Bila ya tak ada baris, dia tak ada bunyi. Walaupun dia tak ada bunyi, dia ada guna. Apa gunanya? Memanjangkan bacaan huruf sebelumnya. B yang baris bawah. Jadi ya memanjangkan yang sebelumnya baris bawah. Waw pula memanjangkan huruf sebelumnya yang baris hadapan. Bu, satu harakat. Bu, dua harakat. Dua huruf ba. Bu. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula. Banyak tempat dalam Al-Quran ada ombak. Ada ombak. Baik. Next slide. Ada ombak. Bila ada ombak ni yang baru buat tu je. Tengok yang baru buat harakat. Harakat yang baru buat. Tengok slide yang baru buat.
Satu je tadi. Yang baru buat tadi. Yang baru buat semalam. Ini ya. Ini sudah. Yang satu lagi tak ada. Ini Yang saja. empat tak ada. Tak ada. Ya? Oh, kita ada. Tak, balik kepada Al-Kafirun. Baik. Balik Al-Kafirun. Baik, Al-Kafirun. Baik. Tengok. Bila ada ombak ni. Tengok atas. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Ombak, ada ombak. Ombak tu, bila ada ombak tu, kita kena baca lebih daripada 2 harakat. Patutnya la tu, la ayat kedua tu. La tu patutnya 2 harakat ya, sebab ada alif panjang. Alif tak ada baris, alif kosong. Sebelumnya huruf lam bahagian atas. Ada alif tu memanjangkan la. 2 je. Tapi yang 2 di sini tak boleh baca 2. Kenapa tak boleh baca 2? Sebab dia ada, kita jumpa dengan ombak. Bila jumpa ombak ni, maknanya ombak maknanya kena baca lebih daripada 2. Di sini, ombak di sini ni kita kena baca 4 harakat. Kenapa 4? Sebab orang Arab baca 4. Macam mana orang Arab baca 4 di sini? Sebab di sini la ni ialah bacaan panjang yang berjumpa dengan hamzah. Baca panjang, huruf alif panjang. Huruf alif panjang jumpa dengan hamzah dalam 2 perkataan. Dia panggil guna kalimah. 2 kalimah. La, 1 kalimah. 1 perkataan maknanya. Apa makna la? La maknanya jangan atau tidak. La, jangan. La, tidak. La, jumpa dengan hamzah. A'budu. Jumpa dengan hamzah dalam a'budu. Jadi orang Arab dia senang baca bila dia panjangkan la tu. Jadi dia panjang pada 4 harakat. 4 la lah. La. Ada 4. La a'budu ma ta'budun. Ma tu 2 lah. Ma tu 2 alif panjang. Saja. Dia tak jumpa dengan hamzah. Jadi la dia jumpa dengan hamzah. Dia baca 4 harakat. Begitu juga ayat yang ke-3. Wala, itu pun 4. Antum abiduna ma, 4 juga. A'bud. Wala, 4. Dan Al-Kafirun ni, semua ombaknya kita baca 4 harakat. Jadi kalau ada Quran kita, tepi kita, tulislah atas ombak tu. Tulis nombor 4. InsyaAllah kita tak akan lupa lagi dah. Dah ada nombor 4 ni, baca 4 lah. Ada 4 harakat, 4 la, 4 ma di situ. La a'budu ma wala 4. Okey, jelas kan? Yang 4 harakat. Baik, kita pindah pada surah di bawah pula. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Jaa. Jihad baca berapa harakat dia ombak ni? Ombak ni jumpa dengan hamzah. Sama tak hamzah di sini, hamzah di atas tadi? Tengok. Sama tak? Di atas tadi, kita tengok apa beza? Tengok hamzah apa? Ada beza tak? Hamzah dalam Al-Kafirun, hamzah yang ada ombak tu. Di ujung ombak tu ada hamzah. Sama tak dengan hamzah dalam Izaja tadi? Tak ada. Sama tak? Tak Ada sama, yang... Ustaz. Tak sama. Tak sama. Okey. Apa bezanya? Satu tu ialah Mak Jais, Mutasir, satu lagi tu Mufassir. Dia ada amzah, kedudukan amzah dia. Amzah satu tu ada alif, satu tu handabah sendirian. Itu dah peringkat tinggi dah tu. Itu peringkat college dah tu. Kita ada peringkat tadika ya pagi ni. Jadi peringkat tadikanya kita kata hamzah yang dalam Al-Kafirun tu ada tungkat, ada alif. Ada alif. Tengok semua ada alif. Ada tungkat. Mudah lagi ya. Ada tungkat. Yang ada tungkat ni kita baca 4 harakat. Yang tak ada tungkat mesti laju sikit. Kan? Yang tak ada tungkat lajulah daripada yang bertungkat. Okey, jadi yang ni laju kita 5 ni. Boleh kenal lah. Jadi mudah. Ini cara mudah lah. Yang cara tadi tu cara akademik. Cara akademik tu cara orang nak betul-betul belajar yang orang dah pandai lah. Bukan untuk orang nak baru belajar. Untuk orang belajar pakai cukup ni ya. Dia kata ini tengok hamzah ni. Ada tungkat tak ada tungkat? Ada tungkat 4 harakat.
Yang tak ada tongkat 5 harakat. Tak kira nama apa pun. Nama tu bagus. Penting kita tahu. Kalau kita nak masuk PSA. Nak masuk PSA kita nak tahu nama. Anak-anak kita yang belajar di sekolah. Dia nak masuk PSA. Dia kena tahu nama. Bagi kita di kampung. Kita bukan nak masuk PSA. Kita nak baca dengan betul aja. Jadi nak baca dengan betul. Cukup dengan betul tadi lah. Betul hamzah dengan tongkat. Hamzah yang ada tongkat 4. Hamzah tak ada tongkat 5. Okey. Itulah. Itu sajalah. Bacaan panjangnya yang kita nak cerita begini. Jadi sebagai latihannya, saya nak minta peserta baca surah Quraisy. Ada tak seorang peserta boleh volunteer baca surah Quraisy? Tak? Baca surah Quraisy? Seorang peserta? Maklum, Kamaria boleh? Boleh? Boleh unmute? Unmute. Okey. Cara baca? Dia tak dapat nak unmute. Unmute. Okey. Okey, saya baca. Ada cara. Bagus. Bagus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Tak, tu berapa harakat? Tak, tu berapa harakat? Rihlatash syita'i. Berapa harakat? 5. Macam mana kita tahu 5? Macam mana kita tahu 5? Ada hamzah, tak ada tongkat. Itulah. Itu bagi tajuk cara mudah. Ini bukan kata, ni baca 5 kerana dia mak wajib muttasil. Jadi kita tak faham apa dia mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil cara payah. Jadi bagi mudahnya, hamzah tak ada tongkat. Hamzah tak ada tongkat. 5. Okey. Terus sekali lagi. Sambung. Wal ya'budu rabb hadzal bait. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allazi itu apa harakat? Allazi. 4. Macam mana kita tahu 4? Hamzah ada tongkat. Alhamdulillah. Dah pandai dah tu. Okey. Baik, kita cuba seorang lagi baca surah Ad-Duha. Siapa ada volunteer baca surah Ad-Duha? Saya nak baca. Bagus. Ambil ayat-ayat je lah. Terpilih. Ambil ayat 10. Ambil ayat 10. Bismillah. Ayat 10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika Masa. Ayat sebelum. Quran ni nombor ayat duduk di belakang ayat. Nombor dia bukan duduk di depan. Biasa kita biasa dengan sistem Rumi ayat duduk di depan. Dia Quran tak. Quran dia ayat dulu baru nombor. Saya cuba wa ammasa ila fala tanhar. Sa tu berapa harakat? Sa 5. Macam mana tahu 5? Ada tongkat, ada tongkat. Hamzah tak ada Ada faham. Itu je. Alhamdulillah. Ayat 8 pula. Baca ayat 8 pula. Ayat 8. Ayat 8. Wa fa'amma. Wa wajadaka ilang fa'aghna. Tu berapa harakat? 5 harakat. Okey, bagus. Baik, begini ayatnya. Last one. Itu ayat nombor 7. Nombor 7. Wa wajadaka dhalam fahada. Ni berapa harakat tu do tu? 5 harakat juga. Tengok ada hamzah tak? Tak ada hamzah. Bila tak ada hamzah, tak boleh 4, tak boleh 5. 6. Dia kena ada hamzah baru boleh 4, 5 ni. Ada beza. Ni berapa harakat ni? Dia tidak Jadi, 4, dia tidak 5.
6 harakat. 6. Alhamdulillah. Itu je lah. Baca Qurannya. Yang panjangnya ada Oh, banyaknya. Yang 2, yang 4, yang 5, yang 6. Itu je lah. oh, tak ada hamzah. Tak ada lah. Jadi kita belajar dan bacaan panjang dan masa 10 minit tak sampai. Tak payah. Saya belajar dulu berbulan-bulan nak selesaikan bacaan panjang saja. Dapat bezakanlah 4, 5 dan 6. 6 saja. 6 saja aku dapat beza. 4, 5 bila jumpa dengan hamzah. Hamzah. Betul. Baik, ada soalan tak? Buat masa ni okey, faham. Faham. Okay. Kalau dah faham, kita minta kawan baca satu surah Al-Fatihah. Baik, siapa kawan yang boleh baca surah Al-Fatihah? Cubalah baca. Cuba. Cuba ya. baca. Surah Al-Fatihah. Ya. Surah baca. Kak Miskia. Boleh baca? Al-Fatihah. Unmute. Dia tak. Okay. Boleh saya Boleh, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Mungkin 5 atau 6 harakat. Amin. Apa tu lazim kalimi mustaqal. Jadi di sini ada berapa jenis bacaan panjang yang ada? Sekejap saya tengok. Daripada atas ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ada mat yang ada mat. Yang panjang, yang baca panjang lah. Yang panjang. Ihdina siratal mustaqim. Yang bawah ni lah ya, mat. Yang panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harakat. Baik. Dan Al-Fatihah ni ada 3 jenis. 3 jenis. Jenis yang pertama ialah bila jumpa dengan huruf-huruf panjang. Huruf panjang. Mat huruf panjang ada berapa? 3. 3. Dan Al-Fatihah ni ada ketiga-tiga huruf panjang. Ada ketiga-tiga, betul. Baik. Yang pertama huruf alif panjang. Mana alif panjangnya? Bismillah. Itu ada. Betul. Ayat kelima tu. Ayat kelima. Iya. Kena baca panjang lah. Ada alif panjang ni, ada huruf. Ada sebelumnya ada baris atas. Ya baris atas diikuti oleh alif. Jadi huruf ya baris atas ikuti alif. Alif tu alif panjang lah. Dia kena baca dua harakat lah. Iya. Iyyaka na'budu wa iya pula. Itu adalah alif panjang. Alif panjang. Okey, mana pula ya panjang? Ya. Mana ya panjang? Mana? Ya panjang. Ada ayat balik ayat ke-7 ada. Siratal ladzi kena baca panjang. Ladzi. Kena baca panjang. Kalau baca tak baca panjang tak sah bacaan Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta tak boleh. Kena siratal ladzi panjang. Itu ya panjang. Ada uang panjang tak? Ada.
Apa? Mana dia? Wah. Ghairil maghdub. Ghair maktub. Kena baca panjang. Baca tak panjang, tak sah. Saya pernah baca, saya pernah semayang di belakang imam. Dia baca ghair makdubi. Ghair makdubi tak sah lah. Kenapa? Du tu kena panjang. Betul. Ghairil makdubi alaihim. Okey? Ya. Baik. Nah, ada tiga huruf panjang. Dalam Al-Fatihah pula ada kita panggil tanda huruf panjang. Tanda huruf panjang. Macam mana tanda huruf panjang? Tanda huruf panjang ialah yang ada Al-Fatihah ialah tanda alif panjang. Di atas. Tanda alif panjang. Macam mana tanda alif panjang? Alif kecil tu. Alif kecil. Alif kecil tu bukan huruf. Dia adalah tanda huruf alif panjang. Panjang. Zaman Nabi tak ada alif kecil ni. Dimasuk oleh ulama kemudian selepas pada Nabi, zaman Sayyidina Umar baru masuk ni. Alif kecil ni untuk membantu orang bukan Arab supaya orang bukan Arab baca panjang kat situ. Tak ada alif panjang. Orang Arab baca panjang. Bahasa dia tahu ini kena baca panjang walaupun tak ada huruf alif. Jadi dimasukkanlah alif kecil untuk membantu orang bukan Arab supaya baca dengan betul. Jadi alif kecil itu adalah baris tanda alif panjang. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Mari kita kena baca macam ada huruf alif besar gitu. Alif kecil ni bacanya sama dengan alif besar. Cuma sebab dia tak ada dalam Quran, asalnya tak ada. Jadi masukkannya nak tambah huruf, Quran tak boleh. Berdosa tambah huruf. Jadi apa yang ulama tambah? Tanda. Tanda alif panjang. Adakah tanda ya panjang? Ada, tapi tak ada dalam Al-Fatihah lah. Al-Fatihah ada tanda alif panjang aja. Dalam kali surah Quraisy saja. Tengok surah Quraisy. Kita balik ke surah Quraisy lah. Surah Quraisy. Ni tengok. Surah Quraisy lah. Tengok ayat pertama dia. Kenapa panjang? I panjang kenapa? Alif ya. Alif ya. Huruf ya panjang. Ayat kedua pula. Ila. Kenapa panjang I? Alif ya. Ada tanda ya panjang. Ya kecil tu. Ada ya kecil tu. Macam rupa ekoitik tu. Itu ialah tanda ya panjang. Dapat saya baca. Kita kena baca macam ada huruf ya kat situ. Jadi sama dengan li tadi. Li dengan i sama panjang. La tu kan ada tanda alif panjang. Ila fihim. Dapat. Ya. Boleh? Akhir sekali adalah tanda wa panjang. Tanda wa panjang macam mana? Tanda wa panjang? Surah Al-Ikhlas. Ada waw kecil. Waw kecil tu mana waw tanda. Dia bukan huruf. Ada. Walam yakul lahu. Itu bukannya kerana ada waw, huruf waw panjang. Kerana adanya tanda waw panjang. Okey. Ada soalan tak? Yang kita belajar hari ni ada di muka surat 30 dan 31. Muka surat 29 mula. Dia mula 29 lagi. 29 ialah huruf-huruf panjang. Okey, kemudian B ya, tanda huruf-huruf panjang. Alif kecil, ya kecil, waw kecil. Kemudian muka surat 30. 30 dia. Ya ada pedang dia. Ada pedang tanda panjang. Tanda panjang dia. Kita baca 4 harakat bila jumpa hamzah yang ada tungkat. Kita baca 5 bila jumpa hamzah yang tak ada tungkat. Kita baca 6 bila jumpa dengan sabdu. Itu ya panjang-panjang. Ada soalan? Kalau tak ada, kita pergi pada Al-Baqarah. 5 ayat pertama.
Okey, surah Al-Baqarah. Baik. Baik, siapa boleh baca? Minta volunteer. Belum pada kita baca, ingat kita kena bincang ni. Alif Lam Mim ni. Tengok je, Alif Lam Mim ni, muka surat 55. Tengok muka surat 55, buku ni. Buku tajwid, buku TCM ni, buku TCM muka surat 43. Buku TCM muka surat 43. Ni. Cara membaca huruf-huruf potong di awal surah. Huruf-huruf potong, Alif Lam Mim tu dia panggil huruf-huruf potong. Macam ni lah huruf potong ni. Saya suka sangat guna kataan JKR. JKR tu huruf-huruf potong lah. JKR. Ada orang baca jeker ke? Ada tak? Oh, ini jeker ni. Ini pejabat jeker. Mana orang panggil pejabat jeker? Abang pejabat apa? Dia apa? Pejabat JKR. Jabatan Kerja Raya. JKR. Orang tak panggil pejabat jeker. JKR. Begitu juga ni Alif Lam Mim ni. Jadi kita kena baca macam mana? Kena eja nama dia. Alif. Kena eja lah. Alif. Alif Lam Fa. Alif. Kalau Lam. Lam Alif Mim. Lam. Kemudian Mim. Mim Ya Mim. Mim. Dalam ejaan nama tu kita nak tengok pula. Ada bacaan panjang tak? Dalam Alif ada tak bacaan panjang dalam Alif? Alif tak ada bacaan panjang. Dalam Lam ada Lam. Alif panjang ada. Lam ada panjang. Kita tak boleh baca dua di sini. Orang Arab baca 6. Jadi kita kena ikut orang Arab lah. Jadi orang Arab baca 6, kita baca Arab kena baca 6. Yang dua tu kena baca 6. Jadi Lam. Kemudian bawah tu akhir sekali ada ya panjang. Jadi kita tak boleh baca dua, kena baca 6. Mim. Kemudian di situ ada pula mim mati je dengan mim. Bila mim mati je dengan mim, apa kita buat? Mim yang mati tu masuk dalam mim yang kedua. Jadi kita baca mim yang kedua yalah. Mim yang pertama kita tak baca. Tapi kita kena dengung dua harakat. Jadi kita bacanya penuhnya lah. Alif Lam Mim. Akan dengung. Macam dengung kena ada. Tak ada tu tak betul. Okey, baik. Kita pergi pada 5 ayat pertama. Minta siapa volunteer tolong baca 5 ayat pertama. Itulah. Siapa boleh baca? Volunteer. Volunteer lah. Saya Ustaz. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bagus bacaannya. Boleh jadi imam tu. Alhamdulillah. Boleh jadi imam sesama perempuan, bolehlah jadi imam. Atau jadi imam di rumah, jadi imam juga di rumah pun. Tak mestinya di surau aja boleh jadi imam. Okay. Baik, kita tengok yang ada ombak dia. Yang ada ombak, mana bila ombak di mana kita tadi, bila ada ombak di mana kena baca lebih daripada 2. Baik, kita ambil yang ada ombaknya lah ayat yang ke-4. Okey. Wallazina yu'minuna bima. Apa harakat tu bima tu? 5, 4. Macam mana kita tahu 4? Ada Hamzah. Hamzah ada. Hamzah ada tungkat. Hamzah ada tungkat. Depan dia pula.
unzila ilaika wa ma. Berapa rakaat tu? 4. 4 juga. Macam mana kita tahu 4? Ada Hamzah ada tongkat. Hamzah ada tongkat. Alhamdulillah. Baik. Baik, orang lain pula. Tengok ayat akhir tu. Siapa boleh tengok ayat akhir? Ayat akhir tu. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Berapa rakaat tu? Berapa rakaat? Ulah 5. 5. Macam mana kita tahu 5? Panjang tongkat. 1. Ya? Hamzah tak ada tongkat. Hamzah tak ada tongkat. Mudahnya Hamzah tak ada tongkat. 5. Ulah tu. Hamzah tak ada tongkat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulah. Apa kata ulah? Wa ulah. 5 akad. 5 juga. Itulah. Pada tak ada tongkat. Ha? Tak ada tongkat. Tak ada tongkat, senang ya. Betul lah kalau kata dari segi akademiknya. Oh ini mak wajib muttasil. Yang 4 tu mak jaiz munfasil. Tapi kita bukan nak jawab soalan periksa buat masa ni. Kemudian bolehlah kita gunakan istilah-istilah tu. Buat masa ni cukup. Ni kita tahu bila nak baca 2, bila nak baca 4, bila nak baca 5, bila baca 6. Okey. Sekarang ni saya serahkan majlis ini kepada Datuk Abdul Rahman pula untuk sambung. Sila Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Baik. Sementara kena Zafi organiskan slide tu, terlebih dahulu saya syukuran Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah ada kata setahun setengah saya tak balik ke Melaka. Saya asalnya orang Terentang di Jalan Cincin. Tahun setengah tak apa balik kampung. Tadi pagi ni rasa terubat dah sikit lah. Walaupun ini melalui maya, tapi dapat tengok orang Melaka, rasa seronok sikit. Apa khabar? Semua sihat Ini pada pagi ni. Pada pagi ni saya punya tugas pula selepas Tuan Haji Masri. Saya belajar dengan Tuan Haji Masri 2 tahun lalu kan. Apa yang dia ajar tadi saya melaluinya. Ya. Ini apa yang saya akan membawa puan-puan semua pada pagi ini ialah nak cerita tentang nun mati dan baris 2. Baris 2 yang biasa orang sebut dan ada tulis juga dekat buku itu tanwin. Ya. Nun mati dan baris 2 tanwin. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran, masa baca-baca tadi pun banyak nampak ini yang baris 2 dan nun mati banyak masa Tuan Haji Masri tunjuk tadi dalam surah-surah lebih-lebih lagi 5 ayat pertama Al-Baqarah. Ya. Dalam Al-Quran paling banyak sekali pertemuan huruf nun mati yang paling banyak sekali dengan tanwin atau baris 2 tadi bertemu dalam Al-Quran. Banyak pertemuan dan ini akan menerbitkan cara aturan membaca. Aturan membaca dan pada pagi ini saya akan membawa tuan-tuan perempuan semua tentang cerita macam mana nak baca nun mati. Orang kata nun sukun. Mungkin saya dengar tadi banyak yang pandai mengaji nun sukun kan nun ya. Dan apa orang kata tanwin ya. Jadi ini dia punya hukum hakam dia hukum hakam dia macam seperti ada itu ini cerita baca dengan jelas, masukkan nun dengan jelas tanpa dengung, cerita jelas yang atas sekali dan terang. Yang ditulis dalam buku saya adalah terang. Sebenarnya jelas, kita baca jelas. Dan baca tak jelas. Yang baca tak jelas ni yang banyak. Memang bila kita tak jelas memang banyak. Nun mati tadi atau baris 2 bertembung dengan huruf ra dan lam. Itu kita baca tak terang. Kita baca tak terang tapi kita masuk 100%, masuk sempurna terus ke dalam.
hilang huruf nun tu kan, terus masuk dalam lam dan ro, dan seperti nampak pointer itu lam dan ro itu mesti bersatu. Dan kes yang tidak terang lagi ialah kes yang kita berjumpa dengan mim nun waw ya. Atas sekali ya dengan waw tadi kita masuk hampir 100% masukkan nun tadi hampir 100% patut dengan nun membawa dengung dia. Maknanya kita baca dengan dengung. Yang atas tadi masuk ro dan tam tak ada dengung, ya. Dan yang lagi satu bawah tu mim sabdu nun sabdu yang itu termasuk habis, dan kita dengan apa nama sifat dengung nun dan mim tu kita bunyikan sama, ya. Nabi makras ya. Ada pula yang tak terang lagi, ya, tak jelas, tak terang lagi. Kita tukar pula kes dia. Kes nun juga bila kita tukar atau ubah dia. Masuk 50% masih bertepung dengan huruf ba. Nun masih bawa juga dia punya sifat dengung tu. Tapi bunyi ringan saja. Kita masukkan dia huruf, kita bacakan dia seolah-olah kita baca mim, ya. Dan kita sembunyikan sikit tepi ba tu. Baik, itu yang ketiga. Last kali, ini paling banyak. Pasal huruf jaiyah ni ada 28 ya perempuan. Kita dah cerita atas tadi, ro dan lam, ya, mim, nun, waw, dah ada 6 kat situ. Ya, lepas tu ada ba lagi, ada baki 15 huruf. 15 huruf lagi macam mana kita nak buat ini? Bila nun mati atau baris 2 tanwin ini bertembung dengan huruf-huruf ini, lagi baki 15 tadi, excluding yang belah atas tadi, kita masuk 50%. Dan nun tu ada juga dia punya sifat dengung kita bawa bila berjumpa huruf-huruf lain. Dalam Al-Quran memang nun mati dan baris 2 tanwin ni, iaitu yang ada baris, ada yang selari, ada yang tak selari, dan ada yang 69 dan ada yang 99. Kejap lagi bila kita masuk dalam bab membaca surah, kita akan cerita benda itu, ya, dengan lebih lancar lagi, insyaAllah. Terus, ya. Baik. Skop saya pada pagi ini juga akan meliputi cerita huruf-huruf melantun. Huruf-huruf melantun. Saya tahu perempuan kat sana mesti tahu. Dia dah kata dah itu, Tok Rahman tu huruf tak salah lah. Saya tahu. Ya, tapi ini kita belajar cara orang kita, ya, mudah, dengan bahasa Indonesia kita. Melantun ada 5. Senang nak ingat perempuan, senang sekali nak ingat. Macam saya masa kecil-kecil juga ada kecil tu kan, tahun 60 tu ada kutu rambut kan, nakal, sebut kutu di baju. Kutu jatuh atas baju, mana kutu di baju, itulah saya ingat yang diajar oleh Tuan Haji Masri di baju. Sekarang tak ada lagi kutu dah lama habis lah, ya. Tapi ingat kutu di baju, kutu tak ada tempat lain. Dan yang ini bila cerita huruf melantun ni cerita nafas saja. Yang kalau kecil putus nafas. Tidak putus nafas. Yang kedua yang bunyinya besar melantun tu dekat markas kita putus nafas. Biasa ni hujung ayat. Yang kecil tadi di tengah kalimah atau tengah ayat, dan huruf itu, huruf kutu di baju tadi dia dimatikan. Dia dah sedia mati kan. Yang last sekali agung, makna kita tahan nafas 2 harakat, lepas tu melantunlah kita kan. Enjoy betul-betul, seronok betul. Lantun kalau bunyi ayat tu jangan segan-segan, terus saja. Baik, itu skop saya. Slide ni, Nazabri. Baik. Ini saya nak illustrate kata orang. Saya mohon Puan Indah cari seorang volunteer untuk saya baca. Yang Puan Faziah pun tadi boleh, atau Puan Raini baca sedap. Mohon volunteer seorang baca kata. Boleh Puan Nuraini? Boleh. Saya cuba. Saya nak cuba. Boleh. Silakan. Al-Fatihah ya. Ya, baca habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. Terima kasih Puan Nurhadi. Saya sudah dengar Puan baca cantik sekali. Saya bangga dengan orang Melaka sekarang. Yang awareness level tinggi yang tentang hati. Syukur alhamdulillah. Ya, saya tahulah macam pendekatan tahun-tahun 60-an itu. Ini baik. Yang saya nak tekankan di sini cerita berbalik pada cerita Nun tadi. Masa Puan baca ayat yang ke-7 yang bertanda kan. Kerana masa saya pun kena mengajar orang waktu. Ini nampak yang Nun tu ada tanda mati atas tu. Nampak? Nampak. Dan lepas huruf Nun tu apa? Ain. Ain. Baik, kata saya nak balik cerita jelas dengan tak jelas tadi, terang tak terang tadi. Bila kita baca terang, Puan Nuraini baca tadi terang, an. Lepas tu Puan jaga itu makras ain kan, saya tahu. Hamzah dengan ain dia dekat saja. Mereka tu dekat kerongkong kita, halkum. Ya. Jadi bila nun mati bertanda mati jumpa dengan huruf halkum. Dalam kes ini huruf ain. Ain pun kat sini. Ya, dekat halkum kita baca jelas. Bunyikan nun itu macam mana Puan Nuraini buat tadi. Alhamdulillah. Puan buat betul. Ya. Bunyikan dia seterang-terangnya, sejelas-jelas. Itu satu ilustrasi yang saya nak kongsikan. Okay, next slide. Seperti kata Haji Masri tadi, kita selalu bermula dari belakang. Kita mula dengan surah lazim, bermula daripada surah di belakang. Sekali ini surah An-Nas, surah An-Nas. 114. Baik, saya mohon seorang lagi, Linda tolong cari siapa nak volunteer untuk saya untuk baca surah An-Nas. Boleh Datin Kamisah? Silakan Datin. Baca. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil hannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih Datin Kamisah kerana sudi sama-sama baca pagi ini. Baik, yang saya nak highlight pagi ini yang mana Datin baca betul. Ada suara tu sikit. Boleh. Datin baca betul tadi. Saya tunggu yang itu je tadi. Masa Datin baca memang cantik. Yang inilah yang kata huruf-huruf yang 15. Selain pada mim nun wayat dengan lam ra tadi dan ba ada 15, shin salah satu huruf dia yang mana kita masuk. Nun nampak tak nun tidak berbaris Datin? Tak ada baris kan? Dalam Quran bila kita baca kita kena amat jaga peka bila yang tak berbaris ini. Nun tidak ada baris. Jadi inilah yang kita masuk 50 dan dengung nun punya dengung nun tu ada dan yang baki sembunyi. Ini kes sembunyi lah, disembunyi sebelah huruf syin. Dengung dalam dua harakat min syarril. Yes. Saya tunggu je kat situ tadi, macam kat bus stop lah. Saya tunggu Datin baca macam mana. Betul. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Datin. Terima kasih. Itu kes masuk 50 sahaja dan ada 15 huruf hijaiyah dalam. Ya. Baik, slide yang seterusnya. Baik, ini surat Al-Falaq. Okey, Puan Nur Haslinda, lagi seorang volunteer. Okey, boleh. Puan Kamaria, try. Puan Kamaria. Unmute. Unmute dulu. Tidak, nanti saya tak dengar suara. Saya jauh dalam ni. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq.
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Kamariah. Puan Kamariah ni dia orang yang terawal pagi tadi maksudnya. Terawal tanya. Now apa yang Puan Kamariah buat tadi ialah cerita melantun. Ya. Kes ini, kes Al-Falaq ni cerita melantun dan melantunnya semuanya Puan tadi sudah wakafkan. Di ujung ayat tu Puan wakaf dan berhenti di situ. Daripada ki dia jadi dia tahu tanda mati, Puan melantun dekat situ. Cantik ya, itu dipanggil lantunan besar, putus nafas kat situ dan bunyi kalau itu bunyi lantunan dari makraj keluar dengan kuat kan. Mulau juga rabbil falaq. Kok tu cantik, keluar cantik. Puan cantik kan cara masuk. Dan lagi satu saya tunggu masa huruf ayat yang ketiga. Ba pun sama, ini kutu di baju, ba pun salah satu huruf kalkalah yang mana Puan pun tadi baca dengan cantiknya kan. Baik. Ini dan ada lagi huruf kalkalah iaitu ayat yang keempat dan kelima iaitu dal. Di ujungnya kita ini kalkalah bunyi besar yang mana kita putus nafas dan keluarkan. Ini apa nama huruf kalkalah itu huruf lantun tadi. Dal. Kutu di baju 5 saja. Ingat kutu, ingat baju yang dia terjatuh daripada rambut bila bersikat pakai sikat buluh. Orang yang tahun 60 tahun 59, 50 teringatlah sikat buluh. Ya. Sekarang tak ada lagi dah sikat buluh itu. Baik. Seterusnya. Okey, dalam surah yang sama juga saya nak illustrate lagi apa yang kita belajar tadi cerita nun. Nampak tak nun yang tak berbaris tu? Ada berapa nun tak berbaris dalam kes ni? 1, 2, 3, 4. Tapi cuma satu saja. Dia semua dia bertembung dengan huruf shin dia. Sebenarnya ada lagi 14 huruf. Kalau begitu macam ni, kita kena bagi treatment yang sama. Yang mana kita kena dengung masuk 50, ya, masuk 50 dan kita sembunyikan bunyi dia sedikit di tepi huruf itu. Mi masuk dalam syah. Jadi semua dalam kes ini oleh kerana dia masuk shin kan, bunyinya sama sahaja kan. Tapi ada 14 lagi huruf kan jenis macam ni. Tapi ingat puan, nun tu tidak berbaris. Itu nun sukun, nun tidak berbaris, ya. Dan seterusnya saya nak ada dah kerana Zabri pun dah highlightkan, diingatkan saya yang warna merah tu. Yang itu baris nun baris 2. Itu baris 2 selari, ya. Dalam buku ada tulis tanwin, saya berani sebut tanwin lah, ya. Tanwin baris ni bawah, dia ada atas dan dia ada depan, ya. Kalau depan dia berhuruf 69 ataupun 99. Yang menunggu dia lepas huruf kaf tu yang bertanwin tu ialah yang hamzah yang bertongkat. Kali ni macam mana? Tongkat ke atas, hamzah ke bawah. Ya. Tapi bunyinya sama je puan. Iaitu kita kena baca jelas. Terang. Kita baca jelas dan terang bunyi nun itu. Itu bunyi dia. Wa min syarri ghasikin. Sikin. Kaf tu dalam ya. Sikin. Tak ada tak ada bunyi efak, tak ada bunyi dia. Ya. Baiklah. Dan ada lagi ayat yang kelima. Iaitu sama juga kali ini huruf dal. Dia bertanwin ada baris 2, selari bertembung juga hamzah yang tongkat dulu ke atas. Ya, terbalik ya. Itu pun huruf halqum tanwin baris 2 bertembung dengan huruf kita baca jelas. Jelaskan bunyi nun tadi dalam tanwin itu, jelaskan bunyi dia iaitu sidin. Sidin iza hasad. Iza hasad zatu lembah. Okey. Seterusnya. Ini dia. Surah Al-Ikhlas. Ini cucu-cucu saya yang umur 4 tahun pun hafal surah Al-Ikhlas ni. Orang sekarang ni dia peka, saya percaya perempuan ni cucu-cucu pun mesti hafal ni kan, surah Al-Ikhlas ni. Baik. Wanita, stand up seorang volunteer. Boleh kita cuba Cik Awa Tahir? Ya, Cik Awa Tahir pun awal masuk pagi tadi. Silakan. Sila. Cik Awa, silakan. Jalan. Dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Hawa. Cik Hawa yang agaknya Linda panggil Cik Hawa. Baik. Macam tepi laut, ada angin. Saya dengar tu. Ini dekat Pulau Sungai Baru ataupun Kuala Palak. Tak ada. Kerja tanah je. Okey. Saya tahu Kuala Palak tu bapa saudara saya kat situ, saya selalu kat sana ya. Kuala Palak dekat Balai Polis depan sikit. Baik. Ini Al-Ikhlas. Saya nak cerita juga. Terima kasih kerana Zabri terus tandakan. Ini semuanya huruf melantun. Sebenarnya kita banyak jumpa huruf dal. Sebenarnya ada 5 kutu di baju tadi. Sama juga Puan baca cara besar, lantunannya besar, putus nafas, sedap bunyi dia. Tapi yang lain sama. Saya pun nak kerja waktu. Yang ayat ketiga tu, yang itu huruf dal tu di tengah-tengah ayat atau kalimah, di tengah-tengah dan sedia mati. Maknanya ada baris mati di atasnya. Yang itu lantunan kecil. Maknanya kita taklah putus nafas kan. Ya, kalau kita putus nafas itu kita kena check lah something wrong. Lam yalid wa lam yulad. Dia sambil lalu tapi ada bunyi de tu, THE. Orang putih kata THE, de, ada bunyi sikit kan. Lam yalid wa lam yulad. Itu lantunan kecil. Belakang tu lantunan besar. Baik. Right. Ini kita nak terangkan juga satu perkara. Terima kasih kerana Zabri. Iaitu yang berlain merah itu. Nampak nun tak ada baris? Nun tak ada baris dan yang menunggu huruf ialah huruf lam. Berbalik pada cerita kita tadi yang baca tak terang, yang dengung tak dengung, ya semua. Yang ini kita macam mana Puan Hawa, macam mana Puan Hawa baca tadi, saya tunggu tu. Saya dekat bus stop tu. Saya tunggu je. Sampai je saya tengok Puan Hawa terus dengan sempurnanya masukkan lam yang bersabdu tu. Dia tak sebut pun nun tu. Ya, kadang-kadang saya mengajar usi saya dan kadang-kadang dibaca pun tempat lain lah, surah lain. Saya kata terus masuk, ya, terus masukkan lam dengan sempurnanya tanpa dengung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang itu ada lagi baris 2, baris 2 tanwin, baris 2 selagi dan menunggu dia amzah. Again, huruf alqum baca jelas itu nun kan. Jadi Puan Hawa tadi baca dengan cantiknya. Betul. Orang Melaka saya bangga. Itu baca Quran semua tera-tera nampaknya. Ya. Baik. Ini seterusnya dah masuk surah Al-Masad. Surah Al-Masad ini surah saya sebut saya seronok tu surah ni. Puan Haslinda. Mana makcik you ke atau yang kakak you ke yang nak sama nak pagi ni? Boleh kita minta Kak Saria Jantan. Boleh? Apa namanya? Saria. Puan Saria. Melaka banyak nama Saria tau ya, Puan Saria. Silakan Puan Saria. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wamra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Saria. Spelling dia S-A-R-E-A. Saya agak S-A-R-I-A-H. Kita akan Puan Saria kan. Baik. Baik Puan. Masa Puan Saria baca tadi saya pun menunggu dekat-dekat mana ada bus stop tu, saya tunggu ya. Kejap lagi kena Zabri akan tahu kan mana-mana tanda dia. Dah. Belum habis cakap dia tanda dah. Ya. Yang biru tu saya tak usik pasal Haji Masri dah cerita banyak pedang ke ombak dengan Hamzah bertongkat, dia dah cerita panjang. Itu kita baca 4 harakat. Puan tadi baca pun 4 harakat. Lepas tu bertembung dengan itu tanwin. Yang ni tak selari.
Tadi baris 2, tanwin baris 2 tadi dia selari. Yang ni satu depan satu belakang. Jadi macam suami isteri lah. Selalu suami jalan depan, isteri belakang. Satu kenapa? Masa belum kahwin semua jalan pegang tangan. Yang ini kita kena masukkan. Kita masukkan pasal saya sebut huruf waw ya tadi, waw ya mim nun ya. Lam kita lam dah habis, kita ra dah habis, ni kita waw pula. Yang ini masuk hampir 100. Hampir 100 masuk ke dalam waw itu dan adalah dengung sikit, kita dengungkan dia dan lepas itu lahabiu watab. Puan tadi nak cepat itu ber. Sepatutnya yang ber tu sepatutnya mesti dia stop 2 harakat. Stop dalam masa 2 harakat baru lantun dia. Lahabi watab. Macam tu ya. Baik. Itu lantunan dipanggil lantunan agung ya. Lantunan agung bahasa Arab akbar ya. Lantunan agung. Baik. Seterusnya dalam cerita ini ada lagi cerita dia. Nampak yang ada naik merah tu, induk itu nun. Kita nun lagi tak habis, nun tapi ada bertanda, tanda mati atas. Bertemu dengan huruf ha. Ha huruf halkum. Maknanya kita bunyi terang. Macam mana Puan Sariah buat tadi, anhu. Anhu, tak ada ang, tak. Ya. Terusnya yang tu saya tak cerita banyak, pasal Haji Mas sudah cerita tadi, baca ma tu 2 harakat, ada alif. Ya. Luhu pun sama, ada huruf kecil, luhu. Ya, itu kita baca dulu panjang juga. Yang nak cerita ialah kita bila kita wakaf dekat ba. Baris atas tu kita tukar, kita tahu ya, baris mati dan Puan tadi baca betul kasab. Kita berhenti kat situ kasab. Itu kita berhenti dengan kalkalah je besar. Maknanya kita putus nafas. Selainnya kena Zabri. Okey. Lagi satu, yang mana Puan tadi macam terhenti nak tengok balik kan. Tengok balik kan. Sayos la na tu 2 na rong yang tu saya nak cerita. Nampak tu tanwin baris 2 atas tu tak selari bertembung dengan huruf za. Za dah satu huruf, salah satu huruf jaiyah yang 15. Tak masuk cerita lam ra mim nun waw ya. Yang ni yang 15 tadi yang mana kita masuk 50%. Ya, kita masuk 50% dan dengung ya. Okey, seterusnya baik dah nak penghujung dah ya. Yang ini saya tunggu je PG biha hab. Yang ini tengah kalimah, tengah ayat ya. Ba tu huruf kalkalah, huruf lantun, baris mati, tengah dah sedia baris mati, kita bagi dia ya hab kecil sahaja, tak putus nafas dan seterusnya dengan ada 2 baris atas, baris depan 99 tu bertembung dengan mim. Yang itu kita kena dengung masuk habis. Hab lum dengung ya, hab lum. Dan nun dah tunggu kita, nun tak berbaris, tangkap mim bersatu, sama je cerita, terus masuk 100%. Hab lum mim masad. Yap. Itu dia cerita dia. Baik. Saya nampak ada huruf mim kat situ, ya. Mim ni yang saya tak dapat cerita, tak ada contoh dalam surah-surah yang kita baca tadi ialah ubah. Salah satu dalam cerita baca tak terang nun tadi, bila kita sebenarnya kena ubah, ya. Yang bawah itu, ya. Ada huruf mim. Dalam kes ini bayangkanlah kalau kita nak baca macam Qori baca, dia baca sampai fi dia hablum mim masadim. Dia nak terus bismillahirrahmanirrahim, nak terus nak baca alif kelas. Itu kita ubah. Masukkan mim. Masa jangan tunggu bismillah tu ba, huruf ba. Macam kita tengok dalam buku TCM ini, iaitu ini yang muka surat 31 yang item 3 tu tukar mim masuk 50% dan dengung bila jumpa huruf ba sahaja. Ya, dalam Al-Quran banyak illustration mim tu mesti ada dulu itu. Sama ada jatuh ataupun baris tanwin pun ditaruh dia mim kecil kan ni, dia buang satu letak mim kecil. Itu kita tahu yang kita kena baca. Mim itu. Ya. Baik. Saya rasa dah sampai ayat ke-5, dah cerita semua, cerita melantun, cerita tak melantun, putus nafas, tak putus nafas, ya. Ini bernafas sikit, ya. Dia dah cerita juga masuk penuh, masuk tak penuh, ya.
Saya rasa dah nak penghujung dah. Dari segi masa, saya sepatutnya nak kena cover ayat Al-Baqarah, ya. 5 ayat pertama untuk illustrate lagi. Ini saya nak tanya Tuan Haji Masri. Dia nak saya cover ataupun kita wrap di sini? Elok kabur lah tu. Habis. Kalau macam tu kita masuk terus. Terus. Baik. Okey, tadi saya tak ingat siapa baca tadi ya. Minta seorang lagi kalau baca Puan Hasrinah tolong cari wari. Bagi Sharifah lah. Puan Sharifah. Ya. Puan Sharifah. Baca 5 ayat Tengok macam mana. Assalamualaikum Puan Sharifah. Dia termute ke? Termute. Tak nampak. Puan Rabiah boleh? Saya nak baca tapi tak nak tengok Quran. Nak cuba. Oh, hebat. Okey. Alhamdulillah. Hebat. Sebab kadang-kadang bawa ayat ni solat. Aku salah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Puan Nuraini terus betul lah. Alhamdulillah, syukur. Saya bangga dengan ni orang Melaka ni. Puan Nuraini dekat masjid mana? Rimau ke Padang Kambing ke mana ya? Masjid Tanah Kampung Lekuk. Saya ingat Padang Kambing. Dia kena jual di Padang Kambing. Tak Kampung Lekuk, Payung Put. Okey. Terima kasih Puan Nuraini. Oh, terror. Bangga. Cucu-cucu you mesti bangga tengok nenek baca dengan tak pandang Quran. Sebab yelah kita baca dalam Quran tak ada orang nak mendengar sekarang. Sekurang saya dah dapat lafaz lah dengan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cantik. Jadi apa yang Haji Masri cerita tadi dan apa yang saya cerita tadi banyak di sini illustration dia yang apa nak kita nak capture the learning kata orang kampung lah, capture the learning kan. Baik. Boleh tak kena Zabri tanda-tandakan mana-mana yang kita nak cerita ataupun saya nak mencari sedikit. Datuk carikan. Okey, kalau tak saya cari sini ya. Baik. Ini salah satu yang saya ni bab saya tadi iaitu kita tengok ayat yang ketiga. Bukan yang ketiga, saya tengok ayat yang ketiga, hujung sekali ya. Kali ini ingat yang saya kata tadi 15 huruf hijaiyah yang sedia di samping yang mim nun wa ya lam ra tadi dan ba yang ni. Nun tak bertanda, tak berbaris, berjumpa dengan fa. Yang itu saya dengar tadi Puan Saria baca betul ya, you dengung dan masuk ya. Yang ini masuk 50% dalam huruf fa itu salah satu dari 15 huruf yang dalam yang kita cerita tadi ya. Ini di samping itu kalau kita tengok pada ayat keempat yang mana maka yang ada macam nampak macam COVID, dia merah tu ada berjaring kan. Itu sekarang ni takut tengok benda-benda yang berjaring yang bernama mata tu kan. Bima yang tu kata Haji Masri tadi, itu kita baca yang bertongkat tu hamzah pedang jumpa dengan hamzah bertongkat, itu kita baca 4. Lepas itu yang saya interest, nun tu tak ada berbaris dan berjumpa huruf zai ya. Sama juga kita masuk 50% dan huruf tu bagi tu bunyi sikit dekat tepi huruf zai itu ya, dan dengung. Baik.
saya tengok lagi mana contoh yang ini sama juga yang kena Zabri tunjuk tu nun juga, nun berjumpa dengan zai sama cerita macam tadi. Tak ambil masa di kat situ. Ya, yang ini. Nun tak ada tanda apa-apa, sama cerita macam kita punya subjek hari ni bertemu dengan huruf qaf. Kita kena masukkan dia 50%, ya. Masuk 50% dalam turun dan tepi, masuk tepi yang sembunyikan pasti itu dekat qaf itu, ya. Itu kita kena dengung. Sama juga cerita ini qaf salah satu huruf, qaf salah satu huruf yang 15 yang tadi, ya. Baik. Lepas itu saya tengok lagi ini. Yang ini mim, nun bertembung dengan ro. Sebelum tu tanwin yang tak lagi bertembung dengan mim, itu kita dengung juga, ya. Masuk dengung pasal dengan bertembung dengan mim, ya. Ini tapi yang saya interest ni yang saya nak masuk yang ro ni. Nun tak bertanda, tak berbaris, bertembung dengan ro, dan ro atau lam mesti bersatu, baru kita yang masuk sempurna satu-satu tanpa dengung. Mir terus masuk, nun tu hilang terus. Mir terus masuk ro dan ro, lepas tu kita siap dengan bab satu tu rob dihib, ya. Kita nak ni ingatlah puan-puan, bila nun tak ada bertanda, tak ada berbaris, kita kena pay special attention dan tengok huruf apa yang kita belajar pagi ini, skup yang kita berfungsi pada pagi ini, semua cerita-cerita itu, iaitu nun jelas tak jelas, ya, masuk penuh tak masuk penuh, dengung tak dengung, tukar ke, ubah ke, ya, dan juga cerita melantun. Iaitu huruf melantun dan perempuan kalkalah, kan, huruf kalkalah ada 3 jenis tadi, yang kecil tengah-tengah kalimah dan yang penghujung bila kita wakaf huruf itu, dan juga bila dia bersabdu macam tadi kita baca masa tadi bersabdu saja dia melantun, kita tunggu 2 harakat baru bunyi kepala tadi, ya, baru capit. Baik, saya rasa sekarang dah 11:08 minit, saya pun habis banyak masa. Saya perempuan orang kampung saya bersyukur kepada Allah kerana dapat kita. Saya rasa macam balik kampung sekejap, ya. Terima kasih kerana sudi membawa kami cara maya balik ke kampung saya. Bekalan balak tu saya biasa mandi laut kat situ dulu, ya ni. Bekalan balak dia banyak buah tu, buah gajus banyak tepi laut tu, ya. Jadi ini pada pagi ini saya mohon maaf lah kalau ada tersilap ke kurang ke, yang kurang tu dari saya, ya. Saya mohon maaf, dan dengan itu saya nak menyerahkan sesi pagi ini balik kepada Puan Nur Haslinda Asli, ya, supaya kita punya pengurusi pagi ini untuk kita buat sesi ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Ada yang tak faham, kita ada esok sesi yang kedua daripada Jasin. Kalau yang masih tak ragu-ragu tentang pengajaran hari ini, kita join diorang. Intinya kita boleh tambah lagi lah, dekatkan ilmu tu kepada kita lagi. So, Haji Masih boleh baca doa penutup. Sebelum berada saya ada soalan tak? Dulu. Ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya minta Haji Zabri tolong tunjuk dua transparansi terakhir. Yang pertama ialah kelas-kelas online yang kita kendalikan. Jadi kita yang di atas sekali itu adalah kelas kita panggil Jom Mengaji. Kelas Jom Mengaji ini kita adakan seminggu sekali saja, iaitu pada hari Ahad pukul 9 hingga 10. Ia dikendalikan oleh Imam Besar Masjid Negeri Selangor, iaitu Ustaz Muhammad Farhan. Jadi kelas ini sesuai untuk semua peringkat. Untuk nak baru belajar Quran boleh, untuk yang dah jadi guru pun boleh, sebab dia tumpukan kepada dia panggil makhraj dan sifat huruf. Jadi ini kita dah masuk dalam peringkat dah 12 kali katanya. 12 kali dah Ustaz bincang tentang makhraj dan sifat huruf. Jadi akan terus lagi lah. Banyak perkara perlu dibincang, perlu dihalusi tentang tempat sebutan huruf yang tepat dengan sifat-sifatnya yang berkaitan. Itu yang pertama. Nombor 2, kita ada kelas tartil. Kelas tartil ini untuk ini pun semua peringkat.
dia ulang balik tajwid dan juga dia masuk unsur-unsur taranum sikit. Jadi bagi yang guru-guru pun sesuai untuk guru-guru dan juga untuk kita yang baru nak melancarkan bacaan sesuai. Seterusnya kita ada pula kelas tadarus bertajwid. Ini tujuannya ialah kelas tadarus ini dan bertajwid ini untuk memantapkan tajwid kita dan untuk melancarkan bacaan. Melancarkan bacaan. Dan kita juga ada kelas permulaan. Kita alhamdulillah kita ada nak buka kelas permulaan mulai pada hari Sabtu ni. Jadi siapa yang ingin masuk kelas kita, kelas permulaan, jadi banyak yang kita bincang pada hari ini juga akan digunakan dalam kelas pertama dan kedua. Kelas pertama dan kedua, kelas permulaan ini. Jadi bolehlah masuk sebagai ulang kaji dan kita lengkapkan lagi lah. Banyak perkara yang kita tak sentuh dalam sesi pagi ini kita akan sentuh dalam kelas. Ini ialah kelas permulaan ini. Itu akan mula daripada pukul hari Sabtu, mula pada pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari, dan hari Rabu kita buat 2 kali seminggu. Hari Rabu daripada pukul 10 hingga pukul 11 pagi. Itu adalah kelas kita. Selain itu kita ada kumpulan-kumpulan. Kumpulan-kumpulan yang kita ada adalah kumpulan tadarus. Kumpulan tadarus ini ialah kumpulan-kumpulan yang kita bentuk dulu semasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan dulu kita bentuk kumpulan-kumpulan 4-5 orang kita buat satu grup. 4-5 orang satu grup. Kali ini kita cuba nak tumpukan kepada guru-guru kita dan tumpukan kepada yang kedua tu, talaki bersanad. Dia siapa yang dah lancar baca maknanya boleh baca 3 hingga 4 muka surat dalam masa 15 minit tanpa buat banyak kesalahan. Banyak tu banyak, lebih daripada 3 lah. 3 tu dah jamak lah, dah banyak lagi. Kalau 1-2 kesalahan, okey lah. Jadi ini kita kendalikan oleh guru-guru, dikenalikan oleh guru-guru yang memang dah ada sanad. Jadi talaki bersanad bersijil. Itulah kumpulan-kumpulan yang kita ada. Jadi mintalah siapa yang ada kelapangan dan minat untuk menambahkan sikit, mempertingkatkan lagi ilmu Al-Quran masing-masing, bolehlah menyertai kelas-kelas kita yang kita ada. Memang kita adakan online. Sama ada sekali seminggu, 2 kali seminggu kita ada kan. Dan untuk talaki ini bergantung pada persetujuan guru dengan murid lah. Ada yang buat 3 jam seminggu, ada yang buat bertalaki 6 jam seminggu. Tengok kemampuan murid dan guru masing-masing. Itulah saja. Daripada saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datin dan juga Datuk yang sanggup mengikuti program kita di peringkat awal lagi. Dan begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, MC kita dan orang tengah kita, Puan Nur Haslinda, yang telah bukan saja memperjumpakan saya dan tim saya dengan lembaga kebajikan perempuan Muslim di Masjid Tanah, tapi juga telah mempengerusikan sesi kita pada pagi ini dengan begitu baik sekali. Dan akhir sekali saya ucapkan juga pada technical team saya lah yang telah bertengkur lumus untuk memberjayakan program kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pula dengan kumpulan daripada Jasin pula. Jasin, dan macam yang pengurusi cakap tadi, siapa yang ikuti kali yang kedua boleh ikut sama lah untuk perjumpaan pada pagi esok insyaAllah. Jangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في الله يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum semua.